Assalamualaikum. Okay, untuk first video aku kali ni, aku nak cerita pengalaman seram aku ketika aku berada di asrama. Kejadian ni berlaku pada waktu hujan renyai. Keadaan ketika itu agak sejuk. Nak dijadikan cerita, aku dan ditemani dengan seorang sahabat aku pada malam tu bercadang untuk menggosok atau mengiron baju pada pukul 1:30 malam pada malam Sabtu ketika itu. Kejadian ini aku tidak menyangka akan berlaku. Ini adalah kejadian yang pertama yang berlaku ketika aku berada di asrama. Tepat pada jam 1:30 pagi, aku dan ditemani dengan seorang sahabat aku pergi ke bawah. Setibanya kami di sana, keadaan agak lenggang. Keadaan agak sunyi. Kami tidak bercakap dan menyapa ketika kami bergegas ke sana. Tekaan kami betul. Pada jam 1:30 pagi, tiada seorang pun yang berkeliaran di kawasan asrama. Dan tiada seorang pun berada di kawasan bilik iron baju ketika itu. Aku terus menyerika baju dengan cepat. Selepas 2 ke 3 minit, kawan aku tiba-tiba memberitahu aku dia mahu pulang ke dorm dan tidur. Dan aku tidak menghalangnya dan benarkan dia pergi tidur ke dorm. Pada ketika itu, aku tidak memikirkan perkara-perkara aneh dan misteri yang akan berlaku. Dan aku terus menggosok baju. Selepas 5 minit kawan aku pergi meninggalkan aku, tiba-tiba aku terdengar suara kanak-kanak ketawa. Dan aku tercari-cari di mana sumber, di mana bunyinya ketawa tersebut. Dan aku fikirkan ketika tu hanya kanak-kanak. Dan aku teruskan menggosok baju. Dan tiba-tiba ketawa itu semakin kuat kedengaran di telinga aku. Dan pada masa yang sama aku terdengar bunyi tapak kasut menghampiri bilik yang aku gosok baju tersebut. Aku berasa sungguh cuak. Dan dalam fikiran aku memikirkan mungkin warden yang ingin memantau kawasan asrama dan memantau aktiviti-aktiviti pelajar asrama yang berkeliaran. Dan aku mengambil keputusan untuk terus menggosok tanpa berkata apa-apa. Semakin lama, semakin kuat kedengaran bunyi tapak kasut tersebut. Yang herannya, tapak kasut ni seakan-akan tapak kasut perempuan. Seperti tapak kasut tumit tinggi. Dan aku memikirkan itu adalah warden perempuan yang hanya melihat dan memantau kawasan asrama. Tiba masanya, bunyi itu lalu betul-betul di hadapan bilik yang aku sedang menggosok baju tersebut. Tiba-tiba bunyi tersebut terus menghilang selepas lalu di hadapan bilik tersebut. Dan aku fikirkan mungkin warden ingin membuka pintu tersebut. Dan aku terus menuju ke pintu tersebut, lalu menarik pintu tersebut dengan kuat. Dan aku terkejut, tiada seorang pun yang ada di hadapan pintu tersebut. Aku terus berasa cemas dan cuak. Dan aku terus mengambil baju yang aku gosok tersebut dan terus naik ke atas. Sepanjang aku naik ke atas, dorm aku terletak di antara tangga tersebut. Aku perlu menggunakan tangga tersebut untuk naik ke dorm aku. Ketika aku berjalan di tangga tersebut, tiba-tiba aku terserempak dengan seorang jasad, seorang makhluk yang berbaju putih. Dan ketika itu aku cuba untuk melihat wajahnya. Tapi aku melihat wajahnya agak sama-sama. Rasa itu bukan warden. Dan rasa
pelik ketika itu. Dan aku terus bergegas ke dom aku. Setibanya aku sampai di hadapan pintu dom aku ternampak jasad berbaju putih tersebut di hadapan pintu dom sebelah aku. Dan dia menghampiri aku perlahan-lahan. Dan aku berasa risau dan bimbang. Aku terus membuka pintu dan baring di atas katil aku. Pada malam tu aku tidak dapat tidur dengan lena. Pada jam 4 pagi aku terlelap. Aku bangun untuk bersiap ke sekolah pada pukul 5.30. Ketika itu tiada seorang pun yang bangun lagi. Dan aku bersiap-siap untuk pergi ke surau untuk menunaikan solat subuh. Ketika aku ingin menyidai kain tuala aku di ampayan, sekali lagi aku terlihat jasad berbaju putih tersebut melihat aku di penjuru ampayan. Aku berasa cukup risau dan cukup takut ketika itu. Seharian aku tidak bercakap dengan kawan-kawan aku. Dan keesokan harinya, aku baru membuka mulut dan bertanya, siapakah pemuda yang berbaju putih yang berkeliaran di asrama pada Sabtu malam tersebut. Tidak tahu siapa jasad berbaju putih tersebut. Dan sepanjang aku tinggal di asrama tersebut, aku tertanya-tanya, siapakah pemuda berbaju putih yang aku terlihat dan tersempak ketika itu. Aku menanyakan kepada senior aku, pelajar-pelajar dan alumni sekolah tersebut. Mereka menjawab tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita ini. Dan aku mulai risau. Selepas kejadian tersebut, pelbagai dan banyak lagi kejadian aneh yang berlaku ketika aku di asrama. Dan jika hampa semua suka, sila like, share and komen. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. Assalamualaikum.